Okey, antara berikut yang mana kamu menunjukkan fungsi alat pelindung anti melindungi mata daripada percikan bahan kimia. Kalau melindungi badan daripada bahan kimia tertumpah, yang dia punya baju tu kan. Okey, mengelakkan gas toksik menjejaskan sistem pernafasan yang mask kan. Mengelakkan sentuhan dengan bahan organik berbahaya seperti bakteria, sarung tangan. Okey, alright. Glove. Okey, Danish Usairi. Antara bahan itu yang mereka boleh dibuat daripada gigi di dalam makan supaya kita menjalankan. Asid lemah saja yang boleh dibuang terus. Macam contoh minyak pelicin kan. Ah, apa biasa budak-budak ni dia buang terus dalam parit. Tak. Sepatutnya tak boleh. Macam se setukar minyak hitam motor ke apa saya simpan. Simpan untuk macam kucing berak ke. Dia pun lah. So, kucing dia tak boleh, kalau dia bau minyak dia tak boleh. Dia takkan berak kat situ lah. Lagi. Dia akan cari tempat lain pula. Melainkan kau curah minyak hitam tu ke seluruh kawasan rumah kau. So dia takkan lalu pun rumah kau. Tapi mana nak cari minyak banyak-banyak tu kan? Okay. Okay? Alright. Okay, dia ni Syakil. Nombor tiga. Di bawah menunjukkan keputusan itu biologi bagi bahan. Punya satu secara sekolah menyebutkan secara terus sebagai fungsi perubahan melalui fungsi bunga atau tanda. Karena di atas sekarang kategori bahan kategori D. Eh? Kategori D tu apa barang-barangnya? Ha? Kerja? Cecair Okay? Dia tak boleh buang terus. So, dia kontaminasi secara autoclave ni, autoclave tu macam dipanaskan, yes. Dipanaskan. Alah macam kukus. Kan yang kalau mak korang nak panaskan makanan pakai pengukus, ada jenis yang pakai pengukus, ada jenis pakai microwave. Konsep dia sama lah. Konsep dia sama. Tujuan dia sama. Nak membunuh bakteria. Simple. Okay. Putri, nombor 4. Kilang logam, bahan kimia. Ya, jenis serbuk kering. Kalau bahan kimia ni, kita kena pakai jenis serbuk kering. Sebab, kalau kita pakai jenis yang cecair, dia akan lebih merebak. Faham? Dia akan lebih merebak. Sebab tu dia pakai jenis serbuk kering. Kalau macam dekat rumah-rumah tu ada kat sekolah tu kan, macam tong-tong tu, tu jenis serbuk kering lah. Tapi dia hanyalah untuk kebakaran-kebakaran kecil. Kebakaran kecil boleh, kalau kebakaran besar terpaksa lah pakai air juga lah. Okay? Okay, Maya, Oliver. Ya? B ke T? C. Okay. Salah satu teknik masa melakukan resusitasi kardiopulmonari adalah menekan bahagian tengah dada dengan menggunakan tapak tangan. Apakah kepentingan teknik ini kepada mangsa? Supaya jantung dapat mengepang darah dan menghasilkan peredaran darah ke seluruh badan. Okey. Yang B itu Heimlich maneuver kan? Okey. Okey, Alia nombor 6.
Menghasilkan kejutan elektrik untuk memulihkan kehidupan jantung. Okey. Alat ni, dia sama yang macam, duduk. Eh, sama. Dia kecil. Dia kena macam, tak bagi pesakit, dia kena dekat. Dekat lah. Kat area jantung lah. Dia adalah apa ni dekat. Tinggal dia, rumah kita pun boleh beli kat rumah. Boleh beli. So macam, uh, uh, utama orang yang masalah jantung lah. Jadi untuk keselamatan lah sebenarnya. Kan? Okay, main. Dia seorang-seorang kat rumah. Oh, mak. Ha. Ya? Dongki. PRS. Batuk dengan kuat. Menolak abdomen ke dalam dan ke atas dengan tangan kiri. Dan genggaman tangan kanan. Membungkukkan badan dan menolak abdomen dan ke arah ke dalam dan ke arah kerusi. Batuk dengan kuat tu batuk lah. Kan? Dia ada orang sebab tu kalau kita batuk berterusan yang kuat, batuk berterusan yang kuat, kita akan sakit kat area kita punya rusuk sebab kat situ ada otot. Okay. Kalau kita batuk berterusan. Okay. Batuk ni, kalau batuk ni orang selalu kaitkan dengan santau. Kan? Orang selalu kaitkan dengan santau kalau batuk tu berterusan. Tapi kalau dengan teacher kan tak percaya. Kita orang lebih prefer kalau rujuk dulu doktor. Kalau doktor kata tak nampak apa-apa kesan kan, tak nampak, barulah kita boleh pergi ke tradisional kan. Sebab kebanyakan orang kita ni terlalu percaya yang batuk terusan ni kau kena santau ni. Tapi memang wujud kan. Tapi sebab tu batuk yang kuat ni sebab sebenarnya kena sebatuk terusan sampai sebulan juga. Lepas tu bila dah okey sakit tepi paru-paru tu sakit. So check lah. Check tu nak dia pergi kat klinik ini ni. Dia buat ECG. Dia tampal tau badan sepenuh wire kan. Wah nazak betul aku ni. Dia pergi seorang-seorang kan. So dia check lah. Kita dah cuak lah kan itu bawah tu kan doktor lah bawah tu macam pembantu perubatan mungkin. Tapi pembantu perubatan pun tak boleh jawab berdasarkan graf disuruh naik atas di bawah dan dia ada satu doktor kat atas tu. So, doktor kita kata tak ada saya tengok ni normal tapi saya tanyalah dia kan itu kan jenis tahu bila kita tahu kita pergi tanya doktor tapi graf saya ni ada kan ada Pak CX boleh sekarang kan ni bawah tu macam mana ni. Kan, macam mana ni jantung saya ni dia apa? Patutnya dia nampak ni terkecut ke apa kan? Tak ada, itu normal. Biasalah mesti ada satu dua kan. Normal dia kata. Dia kalau tak normal dia ada terberhenti. Itu tak normal kan. So dia kata normal ni. So bukan jantung lah dia kata. So bukan jantung. Dia tanya lah, tanya. Dia tanya sebelah balik. So, mesti awak ada batuk lama sangat ni kan? Tapi memang kan, sebab awak picit tepi-tepi ni kan? Tekan memang sakit kan? Dia pun tekan dua sekali. Doktor perempuan. Tekan tak ada bagi chance lah. Memang sakit lah. Kan? Betul. Ini memang masalah otot. So, sebab kalau masalah otot, dia ada ubat otot. Dia tak boleh pakai Panadol. Biasa. Dia ada ubat otot yang ubat otot tu mesti dengan preskripsi doktor. Kita tak boleh beli suka-suka hati. Bukan beli kat farmasi. Ada jual tapi kena ada doktor bersurat. Baru boleh beli. So tu ubat otot. Okay. Lepas tu pula menolak abdomen ke dalam dan ke atas. Abdomen tu di atas antara
kat bawah perut kan, kat bawah perut. Abdomen, maksudnya kalau kita kita benda sebab tu dari paru-paru sampai ke bawah perut tu semua berkaitan. Semua berkaitan. So kalau kita sakit tu dia akan check semua. Okay? Membongkok badan ni, ambil kursi ni kursi ni tolak ke perut. Kan? Dan itulah tolak kursi ni ke perut sendiri. Tapi dengan kuat lah, kalau kau lembut buat apa tak jadi lah. Kau mati ke macam tu je. Kan? Dia memang ke kursi tu lah tu. Takkanlah tak ada rumah tak ada kursi kan. Tak ada, rumah saya ada sofa. Dan kalau sofa pun tak jadilah, sebab tu dia tulis kerusi. Kerusi why? Sebab atas tu tak kisahlah kursi kayu ke kursi plastik ni dia keras kan. Okay. Tapi of course lah kalau kau menolak dengan kekuatan yang tertentu, dia akan cedera sikit lah di bawah perut tu. Tapi yang penting ialah mengelakkan korang kena tercekik. So jadi jawapannya adalah D. P, R dan S. Defibrillator tu kan tak sesuai lah. Itu untuk yang orang sakit jantung tu kan. Yang tadi tu kan. Tak boleh. Defibrillator tu untuk jantung. Okey, nombor 8. Yang tadi bahawa gerakan tentang mengenai pantau untuk mengikuti agenda acara sebagai pasukan untuk kemudian antara mereka adalah mereka BRICS yang berada di daerah ini. Termometer ayam. Okay. Nombor 9. B. Otot jantung ais lebih kuat berbanding otot jantung arif. Otot yang kuat, maksudnya walaupun dia dalam 58, dia standard 58, 50 hingga 60 tu orang-orang yang atlet lah. Dia punya jantung tu dan nadi dia tu perlahan sikit. Yelah betul lah, orang yang atlet tu dia dia nadi dia perlahan, sebab tu dia boleh mempunyai stamina yang baik. Sebab uh, dia dengan kata-kata lainnya, kalau kata lebih kuat tu maksudnya nak cakap yang jantung dia lebih keras. Jantungnya lebih keras. Sebab tu dia macam mana kau nak dapat macam ni jantung lebih keras, kena banyak buat senaman lah, jogging kan. Orang-orang yang macam tu dia mempunyai tahap stamina yang baik. Kan tak, dia tahap stamina yang baik ni tak semestinya korang bersukan begitu sahaja boleh mendapat stamina yang baik. Tak, kalau nama pun dia atlet sekolah kan, of course lah dia kena pusing round satu padang kan, round berapa round kan. So apa baru boleh mendapatkan apa otot jantung yang baik. Sebab kalau otot jantung yang kuat ni, dia memang boleh bertahan satu tempoh yang lama. Dia tak cepat penat. Sebab tu beza dengan orang biasa. Okay? Tengok yang orang biasa hari tu sampai 80 denyutan per nadi. Okay? Okay. Okay, Putri, 10. Ini sekarang banyak klinik yang dah guna ni, dah senang kan baca macam tu. Lepas tu boleh beli pun, nak beli pun boleh beli. Okay, 11. Sebelas jawapan dia C, iaitu jisim badan bahagikan tinggi kuasa 2. Tinggi kuasa 2 dalam unit meter. So dia punya tu jawapan dia adalah C. Hujan segak. Hujan segak tu uh,
kira dengan ada kalau kita ada ukuran kena macam contoh duduk kaki kena lurus, kena kan. Kalau, maksudnya luruskan kaki, lepas tu tangan tu kena bongkok dan ini jari kita ni kurang-kurangnya kena sentuh ibu jari. Kalau tak boleh, tak pun kalau lebih itu bagus lah. Kalau tak boleh sentuh, korang ada masalah. Untuk kan contoh dia. Tapi jangan ingat orang berbadan besar je dia ingat dia tak boleh. Tapi kadang dia badan besar dia boleh. Ada orang kurus pun tak boleh. Aduh. Kan. Ujian tu. So, kadang saya tunjuk kat anak tu kan. Ni ada macam ni kan. Ada tu. Cikgu dia buat kan. Saya tunjuk lah. Ini dia. Bapak senang ni lepas. Kan maksudnya kalau tak lepas tak fit. Namanya kita tak fit. Maksudnya salah satu urat saraf kita ataupun otot keras. Keras. So dia tak lembut. Sebab tu saya pernah cakap kalau contoh kalau keras tu kau pergi ke tukar urut pun tukar urut tak boleh buat apa. Sebab tukar urut kata keras dia boleh urut untuk lembutkan dia tapi kau tetap kena kena buat regangan. Regangan tu maksudnya tak kisahlah kau orang senam ke kau orang jogging ke pulang pada kau orang. Okey. Tapi itu bila segah tu maksudnya nak menentukan kita ni fit atau tidak. Okey. Alright. Nombor 12 ni. B. Membantu mengawal degradasi kualiti persekitaran. Penurunan kualiti persekitaran. Okay, sekarang ni kalau perasan kan, uh, apa banyak lah kereta elektrik berada atas jalan kan dan dijual dengan harga yang lebih murah. Mungkin dalam tempoh 5 tahun lagi ke? Mungkin lagi murah, mungkin. Kan? Macam contoh Proton dah lama ada kereta elektrik cuma pada waktu 10 hingga 20 tahun lepas siapa pandang kan minyak masih murah kan sekarang minyak makin mahal orang dah pergi tapi problem sekarang ni tempat cas pula tempat cas kan of course lah macam kita cas handphone kan mesti nak secepat mungkin dah full cas kan sama lah kereta takkan nak berhenti kat iron sampai 3 jam ni semata-mata cas nak buat apa 3 jam okay. Okay 13 di mana habis kan 12 jawapannya C sektor pertanian dan hutanan sebab ni baju tanam lepas tu air baja tu pergi ke arah sungai kolam tu tak boleh pakai baju berbeza yang soalan tadi tu kalau kau berak pun dekat dekat parit tu tak mati kan nanti ada ikan bandaraya kau tak ikan bandaraya yang dia bersih dia kalau kat akuarium ada orang mesti bela ikan bandaraya orang panggil ikan bandaraya saya tak tahu apa nama ikan dia sebenar dia bersihkan dia sedut apa kotoran yang ada dalam akuarium tu nama dia ikan bandaraya orang panggil dia kan dia saya tak tahu nama apa ikan dia mulut dia mesti dekat kat dinding akuarium ikan bandaraya
So, next apa? Ini Syakir eh? Eh, Ha? Ha. Jadi kita pembayaran barang itu tidak akan dibuatkan berarti dia akan dibuatkan berarti dengan terjadi dan kamu yang ada itu tak boleh di B ke D? D, dongki. Karbon dioksida. Lepas 14 D, dongki, karbon dioksida. Kita kalau ada pembakaran, kita perlukan oksigen kan? Ha. Kalau tak ada oksigen, tak boleh nyala lah. So, apa yang terbebas adalah karbon dioksida. Okay? Sebab tu kalau kita bakar, bakar sampah atau apa, dia nyala lah. Sebab dah ada oksigen kan. Kalau dekat kawasan tu kawasan tertutup, memang takkan menyala. Kalau tutup kawasan tu memang takkan menyala. Sebab tak ada kehadiran oksigen. Okey, 15. Anaerobic. B, itu lembu, dia berak, lepas tu recycle. Tak kita tak recycle. Antara berikut yang manakah merupakan penggunaan gas Q dalam kehidupan seharian? Sebagai bahan untuk memasak, menjana tenaga elektrik, menghasilkan baja itu pasti. Menghasilkan baja itu sudah tentu.
Tembak je. Bukan, bukan. Lembu tak boleh. Lembu tak. Lembu. Kalau tidak, mesti dah banyak. Tak, lembu tak. Tak selesai di baja. Dia, lembu, taik lembu ni, dia ada macam gas. Sejenis gas. Uh, apa, kalau digunakan cara betul tu, dia J dengan K. Uh, sebagai bahan api untuk memasak. Tu bayangkan kan. Tapi sanggup ke korang memasak kan? Dia proses lah. Gas yang terhasil tu adalah daripada najis. Sanggup ke korang nak makan? Alah, macam korang pergi di Indo kan, ada kopi luar apa tak? Kan? Yang dimakan oleh kopi tu dimakan oleh serigala. Serigala. Adalah binatang yang makan. Lepas tu nak benda biji kopi tu tak boleh dihadam. Tak boleh dihadam. Tak dapat dihadam oleh binatang tu. Serigala sini. So, serigala kecil dia. Lepas tu dia makan tu najis biji kopi tu memang keluar balik. Lepas tu pernah tengok kat TV. So, biji kopi tu dikutip, dibersihkan dan macam buat kopi. Macam kau minum tu. Kopi luwak ke nama dia? Kau bayangkan. Sanggup minum? Benda najis kan? Tetap najis kan? Walaupun dia lalu perut. Dikatakan dia jadi sedap tu sebab saya tak tahu lah kan kalau ada orang sini buat kopi kan. Tak patut lah kan. Itu dah jadi apa, satu penipuan lah. Sebab tu kat Indonesia, confirm kat Indonesia. Orang minum, ada orang minum. Orang kita pun ada. Sebab kita kena ingat Indonesia ni muka dia macam Melayu pun, tapi tak semestinya dia Islam. Tapi sama juga muka dia macam kafir, orang 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 bukan Islam pun, tapi tak semestinya dia kafir. Susah nak kenal kalau pergi Indonesia. Memang susah nak kenal. Sebab dulu sekali semasa sekali saya pergi Jakarta, saya masuk tempat kalau kedai makanan, makanan yang memang ada nama orang orang Melayu lah, sebab kalau nama nama orang Indonesia yang nama Islam lah kan. Kalau bukan nama Islam tu janganlah masuk kan. Sebab dia orang lagi lah macam kita, mana macam kita pentingkan tempat ada halal dan halal kan. Orang lagi lah mana ada benda macam tu kan. Kita kena pergi sendiri kalau pergi Indonesia. Tapi of course lah majoriti rakyatnya adalah orang ya. Okay. Right. Okay. Seterusnya 16. Maklumat. Jen. Jen. Okay. Dia maklumat daripada kita punya sebab tu kadang ada orang cakap, anak kau ni muka macam atuk dia lah. Ni muka macam nenek dia lah. Tu lah. Memang macam tu. Memang macam tu. Kalau contoh apa, kalau kalau tak salah kalau tak salah macam kalau dulu ada keturunan Sing dengan India sikit. Kalau orang Sing dengan India ni tiba-tiba ada kan keturunan India kan. Orang Sing dengan India bulu mata dia lentik. Dia ada bulu mata lentik. Bulu mata lentik. Dia daripada keturunan dia lah. Kita Melayu tak ada. Buat. Kan? Dia tak, itu memang semula jadi, bukan dibuat. Bukan dibuat. Itu keturunan macam sudah campur lah. Dah campur kan. Masa mula-mula kahwin dengan kecil, memang tahu lentik je.
So memang itu keturunan. Keturunan. Itu datang dari mana? Gen lah. Oh, kalau nanti kalau "Ish, aku nak ada anak dua terhenti aku nak cari." Kan? Dia sebab dia datang daripada kita punya ancestor ataupun atuk dan nenek kita. So kalau kita nak tahu, memang ada belah opasa belah bapa memang sebab dia ada nama arwah opasa Aisyah B. B itu stands for keturunan Singh. Keturunan Singh. Dan sebelum-sebelumnya ada lagi lah keturunan saya tak tahu daripada mana kan. Ha. So nampak campur. Tapi bukan Jawa lah. Kalau Jawa bukan Jawa yang tulis, sejauh celuk. Teacher betul. Teacher original lah Jawa. Sebab tu saya tak reti. Tak reti. Jangan tanya. Cakap Sing pun saya tak reti. Okay. Tak, betul kita seronok tu kalau kita mengkaji kita punya susu galuh tau. Jadi kita kaji susu galuh kita baru kita kenal siapa kita sebenarnya. Tahu tak? Kalau tidak kita tak tahu siapa kita sebenarnya. Macam kalau daripada saudara marusa semua memang dia kata muka saya lebih kepada atuk saya. Atuk saya belah bapa saya. Dan sama, sikap saya pun sama. Sebab dulu arwah nenek sebelah belah bapak saya tu dia cakap, "Ish, kamu jalan macam arwah tu kan." Dia je lah tahu suami dia kan. Tapi memang betul. Memang tu sebab tu lah. Sebab tu Jen. Okey. Okey, 17. D metafasa dia di tengah. Ingat berlaku kalau mitosis dia berlaku pada sel soma. Kalau meiosis dia berlaku pada sel gamet. Proses dia sama, cuma dalam meiosis dia ada pindah silang. Pindah silang ni pertukaran gen. Pertukaran gen ditukar. Dia pindahkan ke gen tu pertukaran gen. Tu berlakunya bertukar kat meiosis ni. Meiosis lah. Okey, 18. 18 D. Normal lah. Betul tak sebab XY ni? Kalau dia ada XXY, XXY. XXY, so sindrom Turner kan? Ke kena filter? Kena filter. Kena filter yang kecelaluan dan bina. Ataupun kunsa. Okay. Saya dah banyak sekali cerita lah pasal tu kan. Kena filter ni macam macam lebih kurang macam sindrom down kot. Lebih kurang saya tak ingat. Saya lupa ini. Tapi kena filter Turner kan tadi. Yang tadi tu. Kena filter. Yang Turner tu kena filter yang XXY kan. Sindrom down ni dia kurang kromosom saya tak ingat kat mana 19 21 kan kurang kan dia satu sebab tu muka dia pelik sikit tapi muka dia pelik tapi uh, apa hati dan perasaan dia normal sebab saya banyak kali jumpa dengan budak-budak sindrom ni dia orang ni penyayang kan. Saya banyak kali cerita kan penyayang. Dan dia orang kehidupan dia orang macam normal boleh bercakap semua macam normal. Cuma of course lah ada kekurangan dari segi intellectual tetap kurang. Okay, okay. So 19. Okay, ketinggian dan jenis cap jari. Ketinggian ni satu yang boleh dia ada nombor kan. Jenis cap jari dia bukan nombor. Okay, 19, 20. Hydrostatic skeleton ataupun rangka hidrostatik. Okay, 21.
21 jawapan dia B. Tibia dan fibula. Nama ni kalau tak salah sama dekat kat bahu ni. Bahu ni pun ada depan dengan belakang kan? Sama. Patah kan, kalau patah nama dia kalau tak salah lah sama. Okey. Okey, 22. Akar cengkang. Pokok duit ni dia parasit Dia parasit. Kita suka tengok dia kat pokok kan. Tapi kalau lagi banyak dia kat pokok, mati pokok tu. Sebab saya ada pokok pokok mangga tepi ni kan. Tu memang pantang macam. Sebab dia memang dia lekat dekat batang pokok tu kuat tau. Tarik tu takkan kau nak racun, kau racun dengan pokok-pokok sekali mati kan. Kena tarik kan. Dia tak boleh biar kat pokok kita tu. Melainkan kalau pokok tu dah mati, kau biar pokok duit tu. Kau nak tengok dia ke boleh. Tapi kalau kau pokok tu contoh pokok mangga ke, kau biar dia hidup, habis. Dia boleh mati. Pokok duit ni parasit. Sebab dia tak menghasilkan duit pun kan. Okay, next. C. Adrenal, adrenalin. Okay, 24. C. Mengubah laluan impas di dalam otak. Sebab tu apa musuh nombor satu negara sekarang ni ialah penyalahgunaan dadah. Dulu dulu pernah zaman sekecil-kecil musuh nombor satu negara AIDS, nah jantung. Pernah dia tulis musuh nombor satu negara penyakit jantung, musuh nombor satu negara AIDS. Sampai ada lagu dekat TV AIDS tu. AIDS membahaya, AIDS pula membunuh manusia. Ada ya kat YouTube ada lagu. Siapa buat lagu? Kempen. Kau punya kempen. So sebab tu macam ketamin dengan ni memang sebab tu apa kalau ni ditangkap ni memang ada setengah jenis dadah dalam kuantiti gram kat tak rasa dalam 5 hingga 10 gram saja dapat ditangkap boleh menyebabkan hukuman penjara seumur hidup. Dia tak ada gantung sampai mati. Gantung sampai mati ni hanyalah untuk yang membunuh saja. Tapi yang kalau dadah ni penjara seumur hidup. Seumur hidup tu maksud macam mana penjara seumur hidup tu? Penjara tak? Penjara seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup je lah. Duduk je sampai mati kat penjara. Jadi tu jenis term. Dia ada penjara. Dia ada satu term di mana kita kena penjara. Contohlah, umur korang sekarang ni 17. Kan? Kau kena penjara. Saya lupa nama term tu. Kalau umur kau 17, kau kena penjara 17 tahun. Saya lupa nama term tu. Penjara apa? Saya lupa. Dia ada penjara sampai mati, kita sampai mati. Lepas tu penjara seumur hidup sampai mati tu seumur hidup lah. Tak rasa. Satu lagi saya lupa nama term tu. Maksudnya kalau umur masa korang buat kesalahan, umur korang 20 tahun, korang akan dipenjara 20 tahun. Dia ikut umur kau. Kalau kau umur kau 50 tahun. Tak sampai mati ya. Macam tu lah. Okay. Kalau kes-kes yang contoh ada baru-baru ni. Dia bunuh orang. Dia bunuh Alung. Ahlong. Bukan Alung korang ke abang semayang ke tak? Bukan Alung kau ke tak? Ahlong. Alung tu datang kutip hutang kot. Masa zaman dia bunuh Alung tu. Alung tu datang kutip hutang kereta ke apa tak?
Hutang lah. Dia bunuh Alung kan. Dia dah kena penjara kalau tak salah 11 tahun ke 20 tahun. Baru-baru ni dibebaskan. Dia dapat pengampunan daripada, biasa Agong akan pilih tiap-tiap tahun. Agong akan pilih seorang dua lah untuk dibebaskan. So kau rasa, dibebaskan dia tenang ke tidak? Kau tahu tak? Dia bunuh Along tau. Kau rasa Along-Along lain tu boleh duduk diam tak? Baik duduk penjara tu. Ha. Kan, dia bunuh Along kot. Kan, dah sasak Along lain. Wah, mungkin ada Along tu ada anak, anak dia pun jadi Along juga. Ya. So, sebenarnya walaupun kita nak mempertahankan diri, dia ada hukuman membunuh tanpa niat tak kan. Tapi dia tetap, sebab dia dari segi undang-undang kita tetap dikira membunuh. Sebab tu tindakan realistiknya, kalau kita ada apa-apa kita tak boleh buat tindakan bersuka hati. Contoh kan, kalau biasa kat jalan raya kan, kita tak puas hati ke apa, kita lempang dah tak boleh. Yang sentuh ni dah boleh jadi kes polis kan, jadi kes polis. Sama lah juga kalau apa apa cikgu korang lempang korang sebenarnya tak boleh. Tapi korang lah, kalau korang dilempang tu memang atas atas kesilapan korang, korang kena sedar lagi. Takkan benda tu nak kena report polis kan? Ataupun tapi kalau kau dilempang tu menyebabkan kau gila, mungkin kena report polis lah. Lempang tu jadi lain kan? Kalau lempang tu jadi pandai, terimalah kan. Kalau tak puas hati atau lempang tu jadi baik kan? Tak puas hati, saya tak puas hati jadi baik nak report polis. Kau lah memang tak boleh pun. Okay? Memang tak boleh pun. So, uh, sebab dia melibatkan kepala kan. Kepala ni boleh menyebabkan kegaran otak. So dia tu je lah. Sama dia jadi baik aja dia terus. Okey, seterusnya. 25. Siapa? Tadi siapa? Iman eh? Eh, tadi tu. 25 kan 25. 25 Iman. 26 lah. Ni Syah. 25 belum. Iman lah. Last sekali tadi Alia. Hepatitis. Oh, hepatitis ni lebih kepada orang-orang yang tak cucuk ni. Kalau masih baby dia tak cucuk hepatitis B tu. Hepatitis B tu melibatkan hati juga. Tapi sirosis hati. Of course lah kan. Orang yang minum arak ni, orang yang mempunyai masalah hati lah. Betul lah tu kan. Katarak tu mata kan. Biasanya jadi kat orang-orang tua, osteoporosis ni adalah tulang. Hepatitis ni, kalau masa kita baby ni, kata saya dia ada 3 dos ke 2 dos hepatitis. Saya tak ingat. Memang kena cucuk. So, hati juga. Sirosis hati ni maksudnya merosakkan hati lah. Sebab dia proses kan, dia terlibat dalam proses perkumuhan. Jadi kalau kita minum secara berlebihan, memang rasa hayal kan. Tu kalau korang pun nak cucuk kan, dia ni kan, orang perempuan tu masa form 1 tu form 2 yang korang cucuk uh, cervix, tak ingat. Masa form 1, dia cucuk kat bahu ke form 3, dia cucuk kat bahu ke kat sini. Bahu, kalau takkan cucuk kat buntut kan, semua kena kat sini lah, sini. Ni kan dia bubur tu, kau apa? Oh, kan kau digosok alkohol kat kulit pokok lah. Kan kau pun okay, kan kau pun rasa tu kau bayangkan kalau kau minum kan, kau bubur pun kau rasa kan. Dulu kebanyakan minyak pewangi memang ada alkohol, sebab tu bila kau orang bubur semua pun sejuk je kan. Kan tak dia pakai apa, mentol apa mentol, nama dia mentol lah, yang menyejukkan lah abang nama. Sudah ada benda macam tu, dia tak guna dah alkohol tu.
Nampak? Kan, yang sebut kat sini pun orang dah rasa. Oh. Bayangkan kalau minum kan. Bayangkan. Okey. 26. Kalau berkait ini banyak dalam berbunyi. Saya ikut yang mereka punya tentu bagian tahu. 26. D. Gas neon. Gas neon tu yang tu lah kan yang lampu warna-warni kan. 27. Yang pertama itu A. 26. Atas tu bagi bilangan elektron. Okay, 28. Putri, 28. Iodine 131. Dia masukkan bahan-bahan yang isotop ni, bahan-bahan yang berradiasi lah. Sebab tu, oh, orang-orang yang mempunyai masalah-masalah yang terutamanya kanser lah, dia dah masukkan untuk cek sistem. Sama jugalah kalau orang perempuan ni, uh, dia ada satu term nama dia salah juga saya ingat juga ada. Cis ni uh, apa, saya tak tahu lah kau masih dengar. Tak masih dengar. Perempuan tapi saya ni tahu. Dia cerita kan nak tahu. Nak tahu. Dia orang kena tahu. Dia orang pakai jadi suami. Kau tak apa benda ni kau awak cakap ni. Apa incidentnya yang cakap ni. Kan itu tak, itu lelaki tak guna namanya. Okay. Cis ni berlaku. Sama orang perempuan, orang lelaki kena tahu. Kalau orang perempuan ni dia mempunyai period yang tidak teratur, dia period teratur sebab kan dia kalau conformatory ke ada belajar yang cycle 28 hari tu kan. Kalau cycle tu tak teratur, memang kau masih belajar okey lagi, tapi still kena bagi tahu doktor. Still kena buat. Kena tanya doktor, kena jumpa doktor, kena tahu. Mesti dalam kena tahu. Kalau period tak teratur memang kena bagi tahu. Why? Sebab dia bila masa kita dah haid tu, kepatutnya darah tu dia keluar ke bawah, tapi dia boleh juga berlaku. Ni jangan tanya saya lah, untuk perubatan tu macam mana dia boleh terlepas kan. Untuk ovum rahim perempuan ni. Okay. Dia boleh sebab yang darah kotor tu dia daripada ovum. Kenapa jadi darah kotor? Sebab ovum yang terhasil dalam ovum yang terhasil dalam ovari, apabila dia tidak disenyawakan, dia akan jadi darah kotor lah. So kadang-kadang dia terlepas duduk dekat luar. Tu yang kita panggil cis. Cis ni istilah dia boleh dikatakan kanser, tapi bukan kanser. Tapi dia macam bila dia duduk atas rahim, kalau orang perempuan ni dia boleh rasa yang dekat area rahim dia tu macam ada benjolan. So apa berlaku? Kalau dia membesar dan kita tak kawal dan dia membesar, dia akan block saluran peranakan. Maksudnya ovum tidak boleh dihasilkan, tak boleh keluar. Kalau orang tak jaga juga, ovum tak boleh dihasilkan dan block juga. Jadi macam mana ada anak? So dia kena buang. Buang macam mana? Operate lah kat perut, kat bawah perut. Operate lah. Kalau saya disitu, kita boleh cerita detail lah. Sebab kita pernah kena. Okay. So, sebab tu kena apa? Kena alert. Tak check sekarang tak apa, tapi alert. Alert tu maksudnya kalau perempuan ni dia kena alert kalau dia punya period tak teratur, dia kena alert. So, maksudnya
Dia kena cerita lah kat bakal suami ni kan. Tahu suami pun bengong kan. Ha. Kita, dia bukan bermaksud mandul tak. Bukan maksud kita mandul tak. Maksudnya kan dalam cerita drama pun kan salahkan perempuan juga kan kalau tak ada anak perempuan juga salah kan. Padahal lelaki yang mandul. Lelaki pun dia ada macam-macam masalah kan. Dia ada macam-macam juga masalah tapi biasa orang perempuan juga yang ni. Itu satu sebab lah kalau perempuan tadi lah dia sudah cerita. Tapi kalau lelaki ni dia macam-macam sebab lah saya cakap dia berpunca daripada sperma tu sendiri lah. Sperma tu sendiri. Dia mungkin boleh menghasilkan sperma tapi sperma tu tak berkualiti. Macam-macam lah, macam-macam. Tapi of course lah, dari segi perubatan dia adalah faktor-faktornya. Ada jugalah, ada sebaca itu dari segi sihir pun ada. Tak pastilah kan. Dia kena buat perubatan, kita panggil perubatan ruqyah. Kalau ruqyah ni untuk buat sihir lah. Ada. Sebab ada, saya tengok ada sebaca tu, orang tu dah lama kan tak ada anak kan. So dia cuba. Belum lah lagi ada anak. Dia baru cuba. Ruqyah tu kan. Tak tahulah apa jadi kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak tahu contoh orang lelaki ni nak tahu dia kualiti sperma dia memang boleh buat. Dari segi perubatan kita boleh check. Sebab tu kalau tak boleh juga dua-dua okey. Dua-dua ni okey tak ada masalah lelaki perempuan okey. Sebab tu kita buat bayi tabung uji. Dia ambil sperma daripada lelaki, dia ambil sperma ovum daripada perempuan, lepas tu dia buat di atas petri dish tu. Petri dish tu yang macam jauh, yang macam pinggan tu. Dia ada nutrien, dia masukkan sperm, dia masukkan ovum, dia orang jalankanlah proses tu. Proses persenyawaan. Persenyawaan tu berlaku di luar rahim. So dah berlaku, dah apa tu, dah bersenyawa. Dia tunggu ovum tu betul-betul sampai ke satu tahap yang tertinggi, yang satu tahap lah. Satu tahap tu saya tak pasti jadi macam mana. Lepas tu dia akan apa apa masukkan ke rahim perempuan. Proses nak memasukkan ke rahim perempuan tu yang dah zaid ovum dan sperm yang dah telah disenyawakan tu melalui proses meiosis tu sangat sakit. Masuk kepada perempuan. Kawan saya buat, ada kawan saya buat. Kawan saya perempuan lah. Dia cerita kan dalam baca kan. Sebab dia tak ada anak. Anak dah lama. Suami tak ada masalah. Dia pun tak ada masalah. Tapi dah cuba lama dah. Belas tahun kahwinan. Tak ada juga. Buat lah. Tapi buat ni pun dah kali keberapa. Lebih dari 5 kali kot. Tahu dia proses dia tu. Apa orang perempuan ni dah masukkan dalam rahim dia. Dia kena mengiring. Yang macam komen tu. Terlentang kita baring biasa kan. Mengiring kan. Menerap selama selama je berapa jam je, 10 jam ke apa. Menerap lah. Memang proses macam tu. Kalau tidak tak berjaya. Sebab sebab uh, apa sebab tu kena, tak kisahlah lelaki ke perempuan, kena supaya nanti sampai satu waktunya kita dah tahu nak buat apa. Lepas tu kena ada saling sokong menyokong kan. Kadang-kadang ni awak lah ambil kan lah. Macam sekarang kan, sekarang ni kalau korang tengok kan banyak artis yang apa yang bercerai kan. Hmm. So, saya perasan kebanyakan yang bercerai ni laki-lakinya kerja dengan isteri. Baru-baru ni ada satu lagi Q Hajar, tahu Q Hajar? Dia lelaki tu kerja ni payah betul. Dia tak ada masalah. Kalau kau kerja dengan isteri kau, memang gaji kau kan. Dia tak ada masalah. Cuma yang si isteri ni pula, adakah dia fikir yang gaji yang suami dia dapat daripada company dia, duit dia? Tak boleh lah sebab suami dia bekerja. Suami dia bekerja, dia anggap tu duit daripada dia. Tak boleh lah macam tu sebab dia bekerja. Tapi kalau
suami kau duduk saja tak buat apa-apa, dapat gaji, patutlah. Memang patut pun kau ni kan. So, itu. Sebab tu, kalau isteri kita ada company, lebih baik jangan kerja. Kita kerja lah tempat lain. Sebab itu lebih baik. Okay? Okay. 29. 29 jawapan dia. A. A iaitu T dan U Lebih kuat dan keras, tahan sakitan. Okey. 30. A. Duralumin. Tak boleh buat pakai kereta Mahal gila nanti kereta. Duralumin ni untuk membuat kapal kapal atau jet-jet pejuang. Sebab dia lebih ringan. Lebih ringan dan lebih kuat. Tak boleh buat kat kereta. Kalau buat kat kereta boleh mahal. Kereta tu mahal. Ringan kan. Lepas tu dah lah ringan boleh pergi laju lah. Okey. So tak boleh. Okay, 31. 31 B. Menghasilkan rantai silang antara rantai polimer getah. 32. Saya kalau boleh mencari yang mereka disiplin. Kalau kita B ke D? D. Merangsang sistem saraf manusia. Akupunctur. Akupunctur ni dicucuk-cucuk. Kenapa Ada dekat mesin jarum. Dia try. Dia bukan cucuk pakai paku yang risau. Ah, dia cari point yang ni perbuatan Cina. Perbuatan Cina. Dia ada urat saraf tertentu lah. Kau beritahu lah kau sakit mak apa? Kau sakit jiwa. Dia cari point. Dia pernah buat dekat anak-anak apa anak se autism tu lah. Dia tu of course lah berkaitan dengan otak lah. So kat otak lah cucuk. Ada 3 batang. Toin, toin, toin. Kita masa dah cucuk. Nak tunggu berapa jam. Dia kena tunggu. Sejam. Tentu kena tunggu. Tunggu sebab dia nak interaksi darah. Dia nak infect darah. Macam-macam bekam. Macam bekam. Bekam tu dicucuk dan keluar darah. Ni tak. Dia cucuk je point tu. Dia tak keluar darah. Dia bukannya jarum tu. Jarum yang jahit baju tu. Weh, sakit weh. Kan? Mak korang nak tu. Tu cucuk. Kan? Kan? Ya kan? Kalau masukkan dalam tu. Nak masukkan dalam lubang kan? Itu cabaran yang paling besar. Nak buat. Tak ada cara dah. Lepas tu kan biasa kan? Mesti ambil benang. Itu cucuk kan? Setera itu setera. Anak rasa dengan takut dengan kecil tak tera. Kan tu buat tak tahu. So apa dia jarumnya memang nipis gila jarum dia seingat. Selalu buat memang mahal lah kan. Mahal seingat. Okey perubatan tu okey tapi sebab dia suruh makan herba tak apa-apa kan. Tu saya tak nak pergi dah. Kali pergi tu 400 juga ni. 3 jarum kan. Kalau 400 jarum gila lah. Tapi uh, tak tahu lah kan ada je orang percaya kan dekat KL kat tu perjalanan nak pergi pun dah habis RM5 kan. So mungkin ada certain sakit boleh boleh berkesan lah. Tapi macam tak berkesan kot untuk anak sekut kita tengok tak berkesan. So dia tengok pada badan korang macam mana korang nak buat. Saya pernah juga saya buat bekam tapi saya tak boleh lah, tak boleh pergi. Saya jadi lemah pula sebab apa dia buang darah kan. So tak sesuai. Saya pernah cakap dengan korang kot, orang yang ada stroke tak boleh buat darah tinggi. Stroke ke darah tinggi tak boleh buat bekam. Tak, darah tinggi tak boleh buat bekam. Sebab tekanan darah korang lain dalam badan. Nama pun darah tinggi. Maksudnya tekanan dalam badan korang tinggi. So kalau kau cucuk, darah keluar betul, tekanan darah berubah tiba-tiba mendadak. So dia akan lead to stroke. Ayah akil lipat.
Lepas tu diceritakan. Oi, dia cerita kat saya, oi, mana boleh cucuk lah tinggi. Betul lah, doktor dia cakap. Saya dah cakap pula. Mana boleh cucuk kan? Betul tak boleh cucuk? Nak pergi cucuk doktor tu pun, nak ambil darah pun ada cara je. Dia bukan pergi buat bekam, kau bayangkanlah berapa skop. Nasib baik tak kena stroke. Kalau kena stroke, biar tu tak boleh. Ni saya cakap siapa-siapa kan, ada dah tinggi kan. So, jangan buat bekam. Nak urut boleh. Nak urut boleh. Tapi bekam nak acupuncture, jangan. Urut boleh. Urut kan. Urut boleh. Urut boleh sebab dia tekanan darah kita kat dalam. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kalau untuk kita dah ada memang masalah, orang yang dah ada tekanan darah tinggi dan dia dah makan ubat doktor, dia memang kena makan ubat doktor sepanjang hayat. Tapi of course lah, dia makan. Boleh makan ubat lain, boleh. Tapi tetap kena makan ubat doktor. Sebab tujuan dia makan ubat tekanan darah tinggi itu untuk mencairkan darah. Kenapa mencairkan darah? Sebab darah yang ada untuk orang yang darah hitam dia mencairkan darah. Orang yang ada tekanan darah tinggi, term bahasa Melayu dia darah dia pekat. Bila darah ni pekat, berkepekatan tinggi, tekanan dia tinggi. Jadi untuk menormalkan kepekatan darah, kena cairkan darah. Bahasa tu bukan bahasa perubatan, bahasa untuk kita faham. Itu lagi. So, jangan buat yang tak sepatutnya. Okay? Alright, seterusnya 33. D, D. Apa tu? Brokoli. Saya paling suka brokoli. Orang dengan teacher suka brokoli. Mungkinlah sebab tu kita orang kelihatan muda. Siapa yang tuition dengan saya daripada skor rendah, kau rasa muka saya dengan teacher sama ke berubah? Fikirlah sendiri. Itu pun saya terkejut ada parent tak tuition lah. Anak dia dah kahwin kan. Dia tegur teacher. Itu mana cerita korang? Dia tegur teacher. Teacher, muka sama je macam dulu. Anak-anak abang nampak lagi tua pada teacher ni. Rasa kan? Kata, tak kot, tak tahulah kan. Tapi sebab tu pemakanan. Sebenarnya. Uh, kita ni fikir nak makan sedap, boleh. Sekali-sekala makan sedap. Dengan teacher, dengan keluarga saya, kita orang keluar rumah, di jalan-jalan, itulah masa untuk makan sedap. Balik rumah, jaga kesihatan kita. Bukan duduk kat rumah pun korang makan macam-macam. Lepas tu korang kat luar pun makan macam-macam. Habis out lah badan korang. Dengan teacher macam tu. Kalau kita orang tak pergi mana-mana, Sabtu Ahad lah untuk kita makan lain. Makan lain tu bukan makan yang tak sihat, tak. Makan lain lah. Contoh apa coconut shake ke, tambah gula sikit dalam badan. Tak, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan teacher ada, tak adalah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat coconut shake je. Memang the next week hilang dah berpinggang. Okay. Macam itulah. Lepas tu makanan korang ada tu kat sini yang hari-hari makan ayam je. Tak boleh. Kena juga selang makan ayam. Kadang-kadang makan ikan. Kan ikan yang leceh sikit kan. Bila masak ni paling orang tak suka kan. Dah paling orang tak suka. Tapi kita dengan teacher dengan anak-anak suka. Ikan paling kita suka. Ikan goreng. Kita ikan goreng cukup. Tapi itulah yang tu paling leceh nak masak. Sebab apa uh, apa korang yang benda tu kena variasikan. Sebab itulah kata macam untuk apa? Faktor pemakanan ni menyebabkan korang ni kelihatan muda. Sebab tu kena dan stres. Yang kita ni suka kan, kalau ni pergi mana-mana suka bubuh dekat FB kan. Dekat apa? Dekat status, makan kat sini. Sedap. Kan?
Tak, sebenarnya jadi dia nampak tak sihat. Tapi kalau sekali sekala tak ada masalah. Okay. Kalau pun contoh sedulu sedulu arwah maksa mana banyak masak. Tak masak pun sebab kerja kan. Arwah maksa dengan ayah sendiri kerja. Jadi most kebanyakan makanan yang ini masak banyak beli kat luar. Tapi banyak makanan yang semakan dulu masa sebayi-bayi korang ni, kita banyak makan nasi lah. Maksudnya kita orang beli lauk, contoh arwah maksa beli lauk, makanlah. Tak, mesti ada sayur, mesti ada lauk ikan, mesti ada ayam. Ambil ya, makan. Kalau kalau tak, saya tak balik rumah, saya tak pergi, maksudnya tak balik rumah lah. Orang masa bagi duit, saya tetap makan nasi, nasi campur. Sebab nak ada lauk. Kan? Janganlah kalau kita ni macam apa mak kita tak masak ke, pergi mamak, mi goreng mamak, nasi goreng ayam, mi goreng mamak, nasi goreng ayam. Tak boleh ya. Kena ada benda macam tu untuk tukar. Okay? So macam tu dulu, so macam tu. Tetap makan nasi juga. Okay. 34. Keradangan. Apa tu dalaman yang boleh menyebabkan dia kebebasan dalaman. Keradangan. Okay, 35. Apakah dialami oleh motosikal apabila bergerak pada halaju yang malar? Halaju yang malar 10 hingga 20 tu kan? Okey, 10 hingga 20 tu. 10 hingga 20 tinggi ni. 15. Ni 10 kan? 150 kali 10. So dapat. Eh? Bukan. Salah, salah. Apakah jarak yang dilalui oleh motosikal? Betul lah. Halaju. MS tolak 1. Dia nak dalam meter nak betul? Okay. Ni 10. Ni 20 betul? Kan? So dia jadi 10 lah kan? Tinggi dia 15 kan? So 15 darab 10 150 lah. Oh, ada satu lagi kat atas tu. Sorry. Yang tinggi tu pula. Yang tinggi tu 40 30 kan? Ni 30 ni 40 kan? Beza 10 kan? Tinggi dia apa? 25. 25 kali 10. 250 kan? 250 tambah 150. Tu. 400 jawapan dia. Kita dah. Malam tu yang lurus tu. So, korang kira dia punya bentuk kat bawah dia. Faham? Luas bawah graf. Eh? Okay? Tak saling pun. Saling tak. Motosikal apabila bergerak pada halaju malar. Masa bila korang bergerak halaju malar kan? Dah sampai barulah. Okay. 36 Alia. 36 kalau dia tidak dipengaruhi oleh rintangan udara. Itu salah. Yes, vacuum saja. Jatuh bebas berlaku dalam keadaan vacuum saja. Kalau kau pergi naik menara TPG tu, kau terjun, tu bukan jatuh bebas. Tu jatuh yang terasa bebasnya. Dia kena ada dalam vacuum. Okay, 37. Iman.
37 B. Inersia. Kalau bentuk-bentuk macam ni, soalan dia berkaitan dengan inersia. Okey, inersia. 38, Jadi ada kita aja nanti. Eh, 38 jawapan dia A. Tenaga haba, tenaga kinetik pada tenaga elektrik. Okey, 39. Hmm. B. Nukleus yang lebih berat akan dibentuk. Nukleus yang lebih berat akan dibentuk sebabkan tenaga yang dihasilkan oleh matahari inilah terciptanya tenaga solar. Okey. Macam ada kipas, satu kipas gantung kat luar tu kan, tu kipas solar tu. Malam tadi rumah saya tak ada elektrik, tak daripada pukul 10 sampai pukul 2 pagi. Berfungsi lah kipas tu. Bawa balik rumah, tu memang letak kat sini supaya sentiasa diguna. Kalau duduk kat rumah saya memang tak guna lah kan. Tapi malam tadi berguna lah, lebih 4 jam juga dia hidup. So penting sebab memang memang so memang beli selain daripada korang nak guna lah kan. Tapi saya memang beli untuk khas betul. Okay. Sebab kita ni dah kena pergi ke arah itu. Dulu pun kita ada kereta solar. Jadi korang carilah kat Google rupa kereta solar tu macam mana. Sekarang dah tak ada dah. Dah tak ada sebab rupanya sangat bodoh. Lepeh kan. Lepeh kau bayangkan panel solar atas kereta kau bayangkan. Memang kereta sekarang ni dia punya bumbung atas tu ada lengkung-lengkung. Kereta yang bentuk yang flat bumbung, proton suara je. Proton suara tahu proton suara yang lampu petak depan tu. Proton suara dengan proton saga aerobag yang dulu tu. Tu dia flat. Kau boleh bubuh solar kat belakang atas tu. Memang orang buat pun. Dia buat saya tengok uish, dia buat dia kereta dia tu apa sistem kereta tu dijana oleh solar. Dia punya bumbung tu sepenuhnya solar. Menarik. Semua menarik. Sebab kan kereta solar tu yang dibuat sebelum ni, yang cuba dicipta sebelum ni memang buruk gila. So tak jadilah. Tapi boleh dia cuba buat. Tapi banyak boleh bergerak pada waktu siang je lah. Kan? Cuma malam tak pasti macam mana. Sebab perlukan. Sebab tu sekarang kita ada. Tapi disebabkan teknologi tu dah wujudnya kereta elektrik sekarang ni. Dia buat yang bateri. Bateri tu. Sekarang bateri tu disebabkan bateri tu dia boleh dilepehkan macam mana bateri handphone. Kita lepeh kan. Sebab tu bateri kereta sekarang ni BYD tu. BYD tu dia bateri dia lepeh. Bateri dia lepeh. Kalau bateri tu besar-besar macam bateri kereta biasa tak cukup. Satu. So dia dah buat bateri. Bateri tu berada di mana? Kalau korang nak kereta tu, kereta BYD tu, banyak ada jalan yang BYD. Ni kursi. Bateri tu duduk bawah kursi. Dia lepeh je. Lepeh. Lepeh macam bateri handphone lah. Tapi besar. Besar lah. Sebesar-besar kereta lah. So, dia bukan macam bateri biasa. Bateri motor kan untuk kereta kan. Tak. Ringan. Bateri ringan. Kan ni. BYD tu, dia asalnya bukan dia pengeluar kereta. Dia asalnya pengeluar bateri elektrik. Okay. Pengeluar bateri elektrik. Dan bateri kereta dia, bateri dia orang ni, disebabkan dia mencipta bateri kereta elektrik, alam-alam ceritalah kereta elektrik terus kan. Rugilah. Dan dia orang juga ada supply bateri kepada Tesla. Tesla dia tak buat bateri sendiri. Dia beli daripada jual. So, duit pergi jual. Kan? Alright. Last sekali. Yang memusnahkan lapisan ozon bumi, jawapan dia begini. Dulu kita ada nama dia perang dingin. Perang dingin ni
saya tak pasti yang tapi melibatkan satu negara yang dah tak ada dah sekarang ni, nama dia Soviet Union. Ah, Soviet Union dah tak ada dah, tak wujud dah. Soviet Union terdiri daripada Rusia sekarang, Kazakhstan, Uzbekistan, yang tan belakang, Kyrgyzstan yang kita lawan tu, Tajikistan, itu semua Rusia. Pakistan tak. Pakistan ni tak. Yang dekat-dekat sekeliling Rusia tu, itu semua Soviet Union. Tapi disebabkan kekalahan dalam perang dingin tu, so kejatuhan negara yang dipanggil Soviet Union tu, maka terpecahlah negara-negara tu menjadi merdeka dan wujudlah satu, dia macam sebab tu kita panggil Soviet Union, Kesatuan Soviet. Kesatuan Soviet tu dia merangkumi negara-negara tadi sebut, Tajikistan semua tu lah. So Ukraine pun termasuk. Ukraine bukan satu negara dulu. So sekarang dipecah masing-masing bawa hala sendiri dan wujud negara sebahagian besar yang kekal adalah Rusia. Rusia. Sebab tu kalau korang perasan, contoh kalau Rusia dia nak pergi hantar dia punya angkasawan, angkasawan ke bulan, dia punya pusat pelancar berada di Kazakhstan. Nampak? Sebab dulu Kazakhstan dia punya. Jadi pusat pelancar dia ada dekat Kazakhstan. Tapi still lah dia punya. Cuma negara itu dah jadi negara lain. Sama juga dengan pesawat terbesar di dunia. Apa saya lupa nama dia. Dia punya base dia dekat Ukraine. Tapi pesawat tu Rusia yang punya. Itulah. Peperangan tu memecahkan negara-negara itu. Sama tak dulu, zaman-zaman dulu pun sama juga. Apa Majapahit, Nusantara. So dulu pun ada juga dia punya perpecahan negara-negara tu. Macam contoh kalau apa dekat Indonesia dulu dia banyak dulu kat Indonesia ada banyak apa